Okey, tadi saya dah kata kawasan delta tadi ada kawasan daratan dan ada kawasan yang berair. So kawasan daratan ataupun sub area ni adalah kawasan delta plain ataupun dataran delta. So delta plain ni kita boleh bagi kepada dua. Satu delta plain bahagian atas, satu delta plain bahagian bawah. Dataran delta atas, dataran delta bawah. So delta plain bahagian atas dia terletak di atas paras tertinggi pasang surut dan dia tak dipengaruhi oleh aktiviti lautan. Okey, lautan kita tahu lautan dia ada pasang dan dia surut. Laut ada pasang dan ada surut, ada paras air pasang, ada paras air surut. Untuk delta plain bahagian atas, waktu air pasang penuh, dia masih lagi daratan. Dia tak tenggelam. Kalau air surut, memanglah dia lagi tak tenggelam lah. Jadi dengan kata lain, air pasang atau air surut dia tetap daratan. Jadi dia tak dipengaruhi oleh aktiviti daripada lautan secara umumnya. Jadi apa yang berlaku ialah proses sungai dominan di kawasan sini. Jadi air sungai yang mengalir di kawasan dataran plain ni dia bergerak satu hala ke lautan sahaja. Jadi sebab di proses sungai umumnya dia punya morfologi dan juga fasi sedima dia seperti sungai Beliku. Dia ada alur, dia ada crevasse play, dia ada tambak ataupun levee, dia ada dataran banjir, sedima yang terendap di alur sungai itu dia akan menghasilkan jujukan ataupun sikul menghalus ke atas, exactly macam sistem sungai Beliku. Dan sedima yang terdapat di sini berbagai pasir, kerikil, lumpur, lodak. Okay, kemudian delta plain bahagian bawah ni pula, dia terletak di antara paras air pasang dan air surut. Okay. Paras air pasang, paras air surut. Bermakna waktu air pasang, kawasan tadi akan tenggelam. Bila air surut, kawasan tadi akan terdedah. Jadi kawasan ini dia akan mengalami tenggelam dan terdedah berdasarkan kepada pasang surut. Jadi dengan kata lain, bila waktu air pasang, ada pengaruh air daripada lautan masuk ke kawasan delta plain bahagian bawah. Bila air surut, pengaruh sungai akan jadi dominan. Jadi dalam kawasan ini, dalam alur yang terdapat di dalam delta plain bahagian bawah ni, ada arus masuk ke sungai dan ada arus keluar ke lautan. So dia boleh menghasilkan cross bedding jenis herringbone tadi, tulang ikan dua arah yang bertentangan. So kawasan ini juga dia ada sistem sungai, ada alur penyadar ataupun distributory channel. Channel yang utama tadi dia pecah kepada beberapa channel yang kita panggil alur penyadar ataupun distributory channel. Pengenapan dalam channel ini ada pengaruh air pasang dan air surut. Dan endapan dalam channel biasanya juga menghasilkan jujukan menghalus ke atas. So di kawasan sini juga boleh ada levee tertambak, crevasse play dan sebagainya. Jadi kita ada distributory channel, kita ada kawasan antara distributory channel, teluk antara dua distributory channel. So dalam teluk ini boleh ada crevasse play. So teluk ini seolah-olah macam dataran banjir lah. Macam dataran banjir. Jadi bila tertambak pecah, crevasse play boleh terbentuk dalam tu. So sedima yang terdapat di sini
umumnya lebih berbutih halus berbanding dengan sedimen dalam channel ataupun dalam alur pengedar tadi. Tapi ada pengaruh lautan, ada pengaruh lautan di sini. Kemudian kawasan yang sentiasa ditenggelami oleh air, tadi kita ada dua, satu delta front ataupun delta depan dan pro delta. So kawasan ini sentiasa ditenggelami oleh air. Air pasang ke, air surut ke, dia memang tenggelam. So delta depan ataupun delta front ni kawasan yang di muara sungai, dia kawasan yang lebih cetek. Umumnya sedimen bersaiz pasir, lebih kasar berbanding dengan pro delta. Sebab pro delta ni di bahagian lebih bawah, sedimen lebih bawah, kawasan lebih bawah, sekitarnya lebih tenang, jadi lebih halus. So delta depan ni sedimennya ada sedimen beting muara, juga akan dipengaruhi oleh aktiviti ombak dan juga pasang surut. So kalau kita lihat Rajah ni, di sungai, muara sungainya di sini, sedimen yang terenap di kawasan muara sungai ni cetek, sedimennya lebih kasar berbanding dengan sedimen di bahagian paling bawah, sedimennya lebih halus. Sedimen yang ada di bahagian delta depan, delta front ni, dia akan terkena aktiviti ombak. Jadi sedimen tadi akan dikerjakan semula oleh ombak. Jadi umumnya sorting sedimen yang ada di sini, sorting dia asingannya sangat baik. Okey, seperti saya katakan tadi, delta depan, delta front tadi merupakan kawasan yang mengalami proses lautan bertenaga tinggi, ombak, arus susul tepi pantai, arus pasang surut. Dia menghasilkan sedimen yang berbutih kasar, dominan dengan pasir lah. Dia berdominan dengan pasir. Dia bergantung kepada sumber sedimen. Kalau sumber source sedimennya terlalu jauh, kebanyakan sedimen yang sampai ke delta ni adalah pasir. Kalau sumber sedimennya dekat, kawasan gunungnya dekat, kemungkinan kita akan dapat sedimen kerikil di kawasan delta. Okey, umumnya sedimen pasir asingan baik, terdapat lapisan silang. Kemudian sedimen berutih halus akan dienap di kawasan pro delta. Endapan terbidat kemungkinan boleh berlaku, dan datang pun mungkin boleh ada, bergantung pada profil curung atau pelantar tadilah. Dan satu lagi, ada satu struktur yang dipanggil mak diapir. So ini adalah struktur canggaan sedimen. Dan dalam kebanyakan delta, bila sedimen terenap dan delta ni mara ke depan, sedimen delta depan ni akan menindih sedimen pro delta. Jadi akhirnya kita akan dapat siku dia juga menegaknya mengkasar ke atas. Tapi daripada sisi, daripada bertimur, daripada delta depan ke pro delta, sedimennya makin halus. Secara sisi makin halus ke pro delta, secara menegak dia akan mengkasar ke atas. So pro delta yang saya katakan tadilah, itu bahagian paling bawah delta. So dia adalah berbutih halus. Dan umumnya lumpur dominan, lumpur lodak dominan di sini. Dan fosil yang kita kemungkinan boleh jumpa di sini adalah banyak, terutamanya foraminifera dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak mengenal endapan
delta kuno. Kalau kita study batu sedimen, jujukan batu sedimen, singkapan batuan, kita nak kenal yang sekuan yang kita kaji ni delta ataupun bukan delta. So kalau kita lihat kepada pembahagian delta tadi, kita ada delta bahagian daratan, kita ada delta bahagian lautan, bahagian yang tenggelam dalam air. Umumnya untuk tentukan sekuan ni delta ataupun tidak, dia memerlukan satu kajian yang agak ekstensif, memerlukan singkapan yang besar dan luas. Mengapa? Sebab ada kemungkinan kalau singkapan yang kita kaji itu mewakili sistem delta, okay, singkapan yang kita kaji itu adalah satu endapan delta, tapi satu singkapan tadi cuma mewakili dataran delta sahaja. Ada kemungkinan yang kita kaji tadi, kita akan nampak sikuannya adalah sikun sungai. Kalau singkapan yang kita kaji tadi cuma mewakili bahagian delta depan tu saja, kita dapat sikuan dia mengkasar ke atas daripada pro delta hingga delta depan, mengkasar ke atas, itu je kita dapat. Ada kemungkinan sikuan yang kita kaji tadi dia akan menunjukkan kesamaan seperti kawasan pesisir pantai lain, sedimen pantai. Jadi untuk dapatkan satu keputusan yang baik untuk kita kata delta ataupun tidak, kita kena kaji satu kawasan yang luas sehingga kita dapat satu sekuan yang ataupun singkapan, banyak singkapan yang mewakili daripada delta plate, dataran delta hinggalah delta depan, hinggalah pro delta. Kalau kita dapat sekuan ketiga-tiga tempat ini, barulah kita boleh confident yang tempat yang kita kaji tadi delta. Kalau tidak, mungkin yang kita jumpa tadi mungkin sungai sahaja, ataupun mungkin bertukar dengan sekitaran lautan. Jadi sebab dia tak ada satu yang khusus, struktur sedimen yang khusus, fosil yang khusus untuk menjelaskan ini delta ataupun bukan. Okay, umumnya kalau kita tengok endapan delta, dia tak ada satu pun lithofasis yang khas untuk delta. Itu yang masalahnya. Tak ada satu litologi khas untuk delta. Kita kena dapat satu sekuan menegak ataupun mendata yang mewakili keseluruhan sistem delta, baru kita boleh confirm, okay, ini delta. Okay, untuk mengenal delta kuno, saya katakan tadi sangat rumit, tapi kita boleh cuba, kita tengok geometri dia, hubungan fasis secara mendata, hubungan fasis secara menegak, struktur sedimen serta fosil. Kita boleh cuba berdasarkan kepada ini. Dan kalau kita tengok bentuk-bentuk delta yang ada di sini berbagai-bagai, sangat berbagai-bagai antara satu delta dengan delta yang lain. So dari segi geometri, umumnya delta dia bentuk segitiga. Daripada muara sungai dia akan pecah jadi macam segitiga tu lah. Tidak yang ID delta secara teori, tapi ini tak berlaku sebab delta kuasaan fluvia, delta kuasaan pasar surut, delta kuasaan gelombang, dia
mempunyai bentuk yang sangat berbeza. Dan satu lagi, delta ni dalam rujukan kuno bila terkena tektonik, tersesar, terlipat, bentuk asal geometri dia dah hilang. Delta, kalau kita potong profil daripada muara ke arah pol delta, kita akan dapat dia bentuk membaji, tebal di bahagian dataran delta, dia akan makin menipis. So ini pun susah kita dapat dalam sekuen rujukan kuno. Okey, yang saya nampak yang paling sesuai ialah hubungan fasis secara mendata. Hubungan fasis secara mendata, dengan kata lain, dalam kawasan kajian kita jumpa fasis sedimen yang menunjukkan endapan di kawasan daratan, endapan di kawasan laut cetek depan delta, endapan di kawasan laut yang lebih dalam pro delta. Kalau secara mendata kita dapat lihat perubahan fasis daripada daratan, data plane berubah pada data plane atas ke data plane bawah ke data depan ke pro delta. Kalau ada perubahan fasis secara mendata, itu kita boleh confirm okey, ini adalah sedimen delta, rujukan delta. Ini masalah kalau kawasan kecil, yang kita kaji kawasan kecil, mungkin kita cuma dapat delta plane saja, kita dapat delta depan sahaja, itu yang masalah. Kemudian rujukan mendegaknya mengkasar ke atas, sekuen dia mengkasar ke atas, satu hal, dan mengkasar ke atas bermula daripada laut dalam kepada laut cetek kepada daratan. Mengkasar ke atas satu hal, tapi dia bermula daripada laut yang lebih dalam kepada laut yang lebih cetek, kawasan delta depan, pro delta kepada delta depan ke sedimen daratan. Kalau kita dapat sekuen macam tu, mengkasar ke atas, bawah sedimen pro delta pada sedimen delta depan ke sedimen dataran delta, kita boleh confirm ini adalah rujukan delta. Saya katakan tadilah, itu kalau kita dapat sekuen yang lengkap. Kalau kita jumpa sebahagian saja ataupun bahagian atas saja, so susah kita nak confirm. Struktur sedimen dengan fosil, tak ada satu pun fosil yang menunjukkan ini adalah fosil delta, ini adalah fosil bukan delta. Tak ada. Sebab delta, kawasan lautan dia air masin. So, hidupan yang ada sama seperti kawasan pesisir yang lain. Di kawasan dataran delta, ada sistem sungai, ada pokok. So, fosil spesies yang ada di situ, di kawasan delta dengan spesies yang ada di Sungai Beliku sama saja, lebih kurang saja. Jadi fasis, struktur sedimen dan juga fosil yang khusus untuk delta tak ada. Jadi itulah yang kita nak tentukan, nak confirm dia delta atau tidak. Kena tengok sekuen taburan sedimen, rujukan secara mendata. Kita nampak ada perubahan daripada daratan ke laut cetek ke laut yang lebih dalam, ataupun rujukan mendegaknya laut endapan halus pro delta kepada endapan delta depan pasir, dua ni lautan, kemudian di atasnya sedimen daratan.